dengan izin Tuan, pihak-pihak adalah pihak yang sama Tuan. Pun untuk dipanggil saksi pendakwa yang seterusnya Tuan, iaitu saksi pendakwa yang ke-14, iaitu Wan Zurina Wan Ismail. Baik, panggil. SP 14. Teruskan. Bahawasanya saya, Wan Zurina binti Wan Ismail, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku dan berikrar bahawa segala keterangan yang akan saya berikan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tiadalah apa-apa yang tidak benar, melainkan benar belaka. Umur 40 tahun. Bekerja sebagai jururawat masyarakat di Taman Sinar Harapan Tuanku Ampuan Najihah Seremban. Masyarakat. Taman Sinar Harapan. Tuanku Ampuan Najihah Seremban. Tak. Alamat tempat tinggal saya sekarang, Quarters Taman Sinar Harapan, Tuanku Ampuan Najihah, Tuanku Ampuan Najihah, Jalan Temiang 70200, Seremban, Negeri Sembilan. Baik, duduk ya. Wan Zurina. Okay, terima kasih Tuan Ken. Terima kasih Cik. Baik. Baik, dengan izin Tuan. Teruskan, Puan. Baik. Wan Zurina Wan Ismail ya? Saya. Baik. Tadi kamu tahu kenapa kamu datang ke mahkamah pada hari ini? Ya, saya tahu. Kenapa tu? Sebagai saksi kepada adik Bella. Sebagai saksi. Okey, baik. Baik, jadi kamu kata sebagai saksi adik Bella. Baik, siapa Bella ni? Yang kamu kenal lah. Okey. Bella yang saya kenal ialah dulu dia pernah tinggal di Taman Sinar Harapan. Wan Zurina ya, kamu boleh cakap pelan-pelan sikit ya sebab kami semua nak catat. Okey. Cakap terang dan jelas tapi perlahan ya. Maaf Puan. Okey. Okey, Bella merupakan penghuni di Taman Sinar Harapan Tuanku Ampuan Najihah. Dan sebelum diserahkan kepada OYL, iaitu Siti Bainon. Sebelum diserah kepada apa dia? OYL, orang yang layak. Okey, OYL, orang yang layak iaitu Siti Bainon. Okey. Baik. Jadi kamu kata dia penghuni di Taman Sinar Harapan. Baik, boleh kamu jelaskan pada mahkamah, Taman Sinar Harapan ni merupakan institusi apa? Taman Sinar Harapan merupakan satu institusi kebajikan untuk kanak-kanak OKU di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia untuk di bawah umur 16 tahun ke bawah. Di bawah umur 16 tahun Okey. Baik. Baik, jadi kamu katakan tadi kamu adalah jururawat masyarakat di Taman Sinar Harapan, betul? Ya, saya. Sejak bila kamu bertugas sebagai jururawat masyarakat di Taman Sinar Harapan Tuanku Ampuan Najihah ni?
Saya mula bertugas di Taman Sinar Harapan Tuanku Ampan Najihah pada tarikh 8 Mac 2026 sehinggalah sekarang. 2000 berapa? 2006. 2006 Sehingga sekarang. sehingga sekarang. Okey. Baik. Jadi sebagai jururawat masyarakat di Taman Sinar Harapan, boleh kamu jelaskan pada mahkamah apakah bidang tugas kamu di sana? Okay. Bidang tugas saya di Taman Sinar Harapan Tuanku Ampan Najihah berkaitan dengan kesihatan penghuni dekat sana, iaitu merangkumi segala-gala yang berkaitan dengan kesihatan penghuni lah. Follow up hospital ke, makan ubat ke, rawatan kecemasan. Okey, apa dia? Follow up hospital, makan ubat. Okey. Apa lagi tadi kamu kata? Rawatan kecemasan. Dan rawatan kecemasan. Okey. Okey, baik. Baik, jadi di Taman Sinar Harapan ya, ada berapa orang maksudnya jururawat ataupun jururawat masyarakat yang terlibat di Taman Sinar Harapan ni? Okay, di Taman Sinar Harapan Seremban, kami mempunyai 3 orang jururawat, iaitu 2 orang jururawat masyarakat dan seorang jururawat terlatih. Dan seorang jururawat terlatih. Maksud kamu jururawat terlatih ni apa? Staff nurse, yang kita panggil staff nurse. Okey, staff nurse. Okey. Okey, baik. Jadi baik, tadi kamu ada menyebut Bella ya. Jadi sudah berapa lama ni kamu mengenali Bella? Saya mula mengenali Bella daripada kali pertama dia ditempatkan di Taman Sinar Harapan Seremban, iaitu pada tahun 2011 dan sehingga kinilah. Sehingga sekarang ya. Okey. Okey, baik. Boleh kamu jelaskan sedikit ya deskripsi Bella ni. Bagaimana keadaan Bella ni, perwatakan dia macam mana? Deskripsi dia boleh kamu jelaskan dahulu. Okey. Bella, doktor diagnoskan dia, doktor pakar kanak-kanak diagnoskan dia sebagai seorang kanak-kanak Down syndrome. Selepas tu doktor ada buat ujian eko untuk cek jantung. Okey. Dan doktor temui satu lagi diagnosa, iaitu small PDA. Small PDA tu apa? Okey, PDA itu ialah patent ductus arteriosus. Patent Ductus arteriosus, iaitu ada kebocoran pada injap jantung penghuni, jantung Bella. injap jantung. Dan kebocoran tu sebenarnya sebesar lubang jarum sahaja. Kebocoran sebesar lubang jarum sahaja. Baik. Yang kamu kata doktor diagnose Bella maksudnya sebagai temui small PDA ni pada bila ni? Selepas di-refer kepada Hospital Serdang. Pada tahun bila tu? Pada tahun 2011 juga. Pada tahun 2011 ya. Okey. Baik. Jadi bagaimana dengan sebab kamu kata kamu berada di situ dan kamu mengenali Bella daripada tahun 2011 ya. Jadi bagaimana perkembangan Bella ni semasa Bella di situ? Okey, Bella semasa dalam jagaan di Sinar Harapan, dia seorang kanak-kanak yang ceria, manja dan friendly lah dengan kawan-kawan yang lain. Masa mula-mula ditempatkan tu, dia berumur dalam 3 tahun. Dan dia memang seorang... Pelan sikit ya, Wan Zurina, sebab kami Maaf, pelan cantik tau. Okey. Tak apa, slow. Okey. Bagi saya
sebagai seorang jururawat, saya tengok Bella seorang kanak-kanak yang manja, yang ceria, yang mudah bergaul dengan kanak-kanak yang lain. Anak lain, okey. Lagi? Masa mula-mula dia dihantar ke Sinar Harapan Seremban, umur dia dalam 3 tahun. Dan dia amat manja dengan kaki tangan dekat sana. Okey. Okey, jadi siapa yang menguruskan Bella semasa beliau di Taman Sinar Harapan di sana ni? Maaf Puan Peguam, maksudnya? Sebab kita bermula pada masa Bella umur 3 tahun. Maksudnya seterusnya soalan saya daripada jawapan kamu masa Bella umur 3 tahun ni, siapa yang menguruskan Bella semasa di sana? Okey. Semasa berumur 3 tahun, di Taman Sinar Harapan, kami akan tempatkan penghuni-penghuni dalam asrama ataupun kita panggil ward lah. So di dalam asrama tu akan ada satu atau dua staff ataupun PPK ataupun attendant. PPK atau attendant. Attendant yang akan jaga kanak-kanak dalam asrama tu dari segi ADL, maksudnya mandi, makan, pakai baju, semua berkaitan dengan aktiviti harian, attendant akan uruskan. Dan untuk makluman Tuan Hakim, attendant bekerja 3 shift. Attendant, okey, 3 shift, okey. Iaitu shift pagi daripada pukul 6 pagi hingga 2 petang. Shift petang daripada pukul 2 petang sehingga 10 malam. Dan juga shift malam daripada pukul 10 malam hingga 6 pagi. 6 pagi, okey. Baik, jadi Bella ni kanak-kanak perempuan. Jadi macam mana attendant yang menjaga ni macam mana? Attendant yang menjaga pun attendant perempuan. Attendant. Attendant, sebab kami ada juga attendant lelaki. Tapi attendant lelaki tak dibenarkan untuk bekerja di dalam ward yang ward perempuan, yang memang khas perempuan. Okey, baik. Jadi perkembangan Bella daripada usia 3 tahun sehingga dia kata besarlah, meningkat daripada 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Macam mana tu? Okey. Saya lihat perkembangan dia, walaupun katakan umur dia tu dah 10 tahun, tapi perkembangan dia tu masih lagi dalam kategori kanak-kanak yang berumur 5 atau 6 tahun. Tapi bagi saya, secara peribadi, dia seorang kanak-kanak Down syndrome yang cerdik. Dia seorang kanak-kanak Down syndrome yang cerdik. Kenapa tu kamu kata demikian? Sebab maksud cerdik kamu ni macam mana? okey. Sebab dia bila dah besar, Bila dah besar maksudnya bila dia dengan umur dia sekarang lah, Bila daripada dah tu besar. kan, dia bila meningkat besar, dia faham arahan kita. Dia faham arah kita. Okey. Dan kalau macam kita cakap tu tak boleh, ni tak boleh buat, okey, dia akan ikut arahan kita. Lepas tu kalau sebelum ni aktiviti harian dia perlu dibantu, tapi selepas selari dengan usia dia, aktiviti harian dia boleh lakukan sendiri. Maksudnya aktiviti harian apa? Dia boleh mandi sendiri, dia boleh pakai baju sendiri, dia boleh makan sendiri. Pakai baju sendiri dan makan sendiri. Dia makan sendiri dan alhamdulillah dia solat. Okey. Dia solat. Okey. Maksudnya macam mana kamu kata kamu tahu dia solat ni? Sebab saya pernah nampak dia solat. Sebelum ni pun dia memang solat. Dan sekarang pun dia
kembali solat. Sekarang dia kembali solat. Okey. Baik, jadi di Taman Sinar Harapan ni bagaimana dia dijaga ataupun ada apa-apa aktiviti ataupun pembelajaran khusus di Taman Sinar Harapan? Okey, untuk makluman Tuan Hakim dan juga Puan Peguam, dekat sana kami ada satu kelas khas dahululah sebelum cikgu tu dah diberhentikan, dah ditamatkan kontrak. Kami ada satu kelas khas, satu kelas OT. Kelas OT ni unit occupational therapy, juru pulih cara kerja. Dan untuk makluman Tuan Hakim juga, Bella sebelum ni dihantar bersekolah. Dihantar bersekolah di mana tu, Puan? Maaf Puan, yang tu urusan pegawai lah. Maksudnya kamu tak tahu bersekolah Saya di mana? cuma tahu dia dihantar ke sekolah pendidikan khas. Pendidikan khas. Di mana? Di Seremban ke? Di mana? Seremban. Di Seremban. Okey. Baik. Baik, jadi tadi kamu menceritakan, jadi sepanjang kamu kenal Bella, semasa Bella di Taman Sinar Harapan, kamu mengatakan dia boleh menguruskan diri sendiri, dia boleh, maksudnya dia boleh membuat aktiviti sendiri. Jadi bagaimana dengan komunikasi dia dengan penghuni ataupun dengan kamu sendiri? Okay. Bella seorang kanak-kanak yang mudah bergaul. Cuma komunikasi dia tu kita tak berapa nak faham sangat sebab dia bercakap pelat, tak berapa nak clear kan. Tapi Pelat, okey. Tapi apa dia? Tapi kalau dia macam dia nakkan sesuatu, kalau kita tanya banyak kali, dia akan bagi signal. Masa mula-mula dia nak belajar bercakap tu, dia banyak bagi signal. Contohnya nak minum air, nak makan. Dan untuk makluman Tuan Hakim juga, Bella mendapat rawatan di unit pertuturan di Hospital Tuanku Jaafar. Macam mana Puan? Dia diletakkan ke macam mana? Dia mendapat latihan dan rawatan lah berkaitan dengan pertuturan dia tu. Rawatan berkaitan pertuturan. Ni pada bila ni Puan, yang Puan cerita dia mendapat rawatan, latihan dan rawatan pertuturan ni? Dalam tahun 2016, 2015-16 macam tu lah. Sebelum 2015 hingga 2016. Sebelum dia dihantar ke sekolah. Okey, sebelum. Sebab speech therapy bagi tahu saya, sekiranya kanak-kanak yang menghadapi masalah pertuturan dihantar bersekolah, so dia akan lebih terdedah dengan persekitaran yang lebih luas, jumpa kawan-kawan baru. So pertuturan dia orang tu akan jadi ada improvement lah. Dan selepas tu dia telah ditamatkan daripada mendapat rawatan di unit pertuturan Hospital Seremban. Maksudnya ditamatkan tu apabila dia dah mula bersekolah. Okey, baik. Baik, tadi kamu ada menyatakan di Taman Sinar Harapan ada kelas khas sebelum cikgu ditamat kontrak. Apa maksud ni? Sebelum cikgu ditamat kontrak. Cikgu apa ni? Okey, sebelum ni kami ada cikgu yang mengajar di kelas khas dan ikut kontrak. Untuk makluman Tuan Hakim, kelas khas tu dia cuma ajar basic saja. Basic mengenal nombor, ABC, colouring, tu saja. Dan selepas cikgu ditamatkan kontrak, kelas tu dah tak ada lagi dah sampai sekarang. Cikgu ni cikgu lelaki ke perempuan? Cikgu perempuan. Okey, baik.
Baik, jadi di Taman Sinar Harapan ya, bagaimana dengan tadi kamu kata Bella ada solat. Jadi siapa yang maksudnya guide ataupun mengajar Bella berkenaan dengan solat ataupun apa-apa yang lain ni? Okey. Untuk makluman Puan Peguam dan juga Tuan Hakim, kami ada kelas kafa Ada dan kelas yang kafa, ya? kelas kafa Fardu Ain yang diajar oleh ustazah, Yang dan di dalam asrama attendant lah yang akan pantau, yang tengok penghuni solat, kanak-kanak solat. attendant yang akan Attendant perempuan. yang akan okey. Baik. Jadi tadi kamu kata ada cikgu yang mengajar kelas kafa, ustazah lah. Jadi selain daripada ustazah ni ada mana-mana individu lain ke yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung mengajar kanak-kanak di Taman Sinar Harapan, khususnya Bella ni lah? Tak ada. Kalau untuk kelas kafa cuma ustazah perempuan sahaja dibenarkan. Kelas kafa ustazah perempuan je. Okey. Baik. Baik, tadi Puan mengatakan Bella ni ada temujanji, maksudnya berkaitan dengan kesihatan Bella ni. Adakah Bella mendapat apa-apa temujanji bagi kesihatan Bella ni? Ada. Okey. Dari tarikh yang dia masuk pada tahun 2011 sehinggalah bulan 7 Hingga bulan 7 2020, okey. Bella mendapat rawatan dengan doktor pakar kanak-kanak Hospital Seremban. Dapat rawatan dengan pakar kanak-kanak Hospital Seremban. Seremban. Okey. Dan juga doktor pakar kardio kanak-kanak kardio kanak-kanak Hospital Serdang. Hospital Serdang. Okey, ini hospital kardio ni berkait dengan Masalah PDA. Masalah PDA. Dan untuk makluman Tuan Hakim dan juga Puan Peguam, Bella pernah melakukan pembedahan untuk menutup lubang PDA pada tahun 2014, bulan 10. Ya. Bulan 10 tahun 2014. Bulan 10. Dia masuk ward 13 hari bulan 10 2014. 13 bulan 10 Operation pada 14 hari bulan 10 2014. Dan dia discharge 15 10 2014. Jadi adakah selepas itu Bella masih memerlukan temujanji untuk temujanji dengan pakar kardio ni? Ada. Selepas daripada pembedahan dibuat, Selepas pembedahan, okey. memang akan ada follow up. Follow up di Hospital Serdang untuk kita pantau. Pantau keadaan Bella selepas pembedahan. Sehinggalah pada tahun 2020 lah. Maksudnya follow up tersebut sehingga 2020. Sehingga pada sepatutnya pada 27 hari bulan 7 2020. Sepatutnya pada 27 hari bulan 7. Bulan 7 lah Puan. Bulan 7 2020. Bulan 7 2020. Dia ada temujanji susulan di Hospital Serdang berkaitan dengan PDA tu. Tapi masa tu dia telah diserahkan kepada OYL. Okey, masa itu sebelum tarikh temujanji tu. Dia telah diserahkan kepada OYS sebelum tarikh temujanji Okey. Okey, jadi maksudnya untuk tarikh temujanji dia selepas itu, adakah Bella pergi untuk rawatan, maksudnya temujanji dengan pakar kardio di Hospital Serdang?
Okey, sekiranya penghuni tak dapat hadirkan diri pada tarikh berkenaan, kami ada ambil lah tarikh baru iaitu pada bulan 10 tahun 2020. Ambil tarikh bila tu? Bulan 10 Pada bulan 10 tahun 2020. 2020. Dan pada tarikh berkenaan, Pada Bella masih lagi gagal ataupun tidak mendapat rawatan susulan di Hospital Sedang. baik. Tadi Puan mengatakan pada masa ni Bella telah diserahkan kepada OYS iaitu Siti Bainun. Jadi macam mana Puan tahu pada bulan 10 tahun 2020 ni Bella tidak menerima rawatan susulan di Hospital Serdang? Sebab pada kad temujanji itu masih lagi ada dalam simpanan kami. Sehinggalah tarikh temujanji berkenaan pada bulan 10 2020. Baik, jadi kad temujanji ni sepatutnya ada pada siapa? Kad temujanji ini patutnya diserahkan kepada OYL lah untuk sambung rawatan Bella di Hospital Sedang. Jadi adakah kad tersebut diserahkan kepada OYS? Selepas tarikh 20 bulan 7 tu, saya Bulan 7 tahun 2020. 2020 tu, Okey. saya minta pegawai saya kat sana lah di Sinar Harapan untuk hubungi OYL untuk dapatkan alamat ataupun minta dia datang ke Sinar Harapan untuk ambil kad temujanji tu. Untuk ambil kad temujanji, okey. Dan sehingga tarikh bulan 10 2020 tu masih tak ada, kad tu masih ada dengan kami, dan selepas bulan 10 tu pun kad masih ada dengan kami lagi. Dan selepas tu saya serahkan kad temujanji berkenaan kepada pegawai saya di Sinar Harapan untuk urusan dokumentasi dan juga pengepusan kepada OYL lah. Okey, baik. Baik, jadi kamu mengatakan Bella telah berada di Taman Sinar Harapan daripada di umur 3 tahun dan kamu sentiasa, maksudnya kamu ada melihat dia di Taman Sinar Harapan. Baik, bila kali terakhir kamu melihat Bella sebelum diserahkan kepada OYS? Kali terakhir saya tengok dia pada bulan Julai 2020 sebelum dia dibawa ke mahkamah untuk sambung perintah. Pada bila? Julai. Julai Julai 2020. sebelum Dia dibawa ke mahkamah, yang saya dimaklumkan untuk sambung perintah lah. Untuk sambung perintah. Okey. Okey, baik. Pada masa kamu kata kali terakhir kamu melihat Bella pada Julai 2020 tu, bagaimana keadaan Bella? Dia ceria, badan pun berisi lah, sihat cabi macam tu, dan nampak mesra lah, friendly. Dia siap macam say goodbye lah, dia cakap misi Bella nak pergi mahkamah, dia cakap macam tu. Dia sendiri cakap dengan kamu ke? Saya tanya dia, Bella nak pergi mana? Bella nak pergi mahkamah. Saya kata okey, nanti kita jumpa. Saya cakap dengan dia macam tu. Okey, baik. Jadi selepas daripada kamu kata bulan Julai tahun 2020 itu kali terakhir kamu melihat Bella. Jadi selepas daripada tarikh itu bila lagi kamu melihat Bella? Dengan izin mahkamah, saksi melihat sesuatu ke di bawah? dia menahan perasaan. Okey. Saya tak nampak reaction. Misi Wan okey ke? Misi Wan pohon untuk stand down sebentar? Dengan izin Tuan, saya nampak emosi saksi ini sedikit terganggu Tuan. Dipohon untuk stand down sebentar Tuan. Puan nak rehat sekejap Boleh teruskan ke nak rehat? InsyaAllah saya boleh. Boleh Ya. kan? Okey, boleh teruskan Okey. Jadi
Kalau nak rehat bagi tahu, kita boleh ambil masa. Okey. Baik, saya tanya tadi, bila pula selepas daripada bulan Julai 2020, bila pula kamu melihat Bella selepas itu? Selepas Julai 2020, saya jumpa dia semula pada 4 hari pada Julai 2021. 4 Julai 2021. Hmm. Okey, pada masa tu bagaimana keadaan Bella pada masa kamu jumpa dia pada 4 hari bulan 7 2021? Masa tu saya shift petang, saya masuk pukul 2 dan selepas saya terima report daripada kawan saya buat rondaan di asrama. Maksudnya terima report ni report Dia macam berkaitan mana? dengan kesihatan penghuni daripada pukul 6 sampai pukul 2. Termasuklah kalau ada penghuni yang baru masuk. Berkaitan penghuni, termasuk penghuni yang baru masuk So selepas saya dapat report berkenaan dengan penghuni pada shift pagi, saya buat rondaan ke asrama. Rondaan di asrama ya. Okey. Saya buat rondaan ke 4 asrama. Ke Dekat sana ada 4 asrama. okey. 2 asrama lelaki, Asrama. 2 asrama perempuan. Okey. So bila saya sampai di asrama yang Bella duduk, dia tengok saya. Dia datang dekat saya, dia peluk saya, dia panggil. Dia panggil Missy Wan. Dan saya tak boleh nak tahan emosi saya tengok dia. Dengan tangan kedua belah tangan berbalut. Dengan rambutnya jadi potong pendek. Ada parut di muka. Itulah pandangan saya yang pertama. Kan? Puan Wan Zurina boleh teruskan ke tak? Mungkin nak break sekejap. Okey, kita break Tuan, sekejap ya. stand Saya off bagi rehat sebentar. sekejap, nanti kita panggil semula. Baik tuan. Setelah saksi stabil sikit ya. Kita tunggu sebentar, nanti maklum pada mahkamah. Okey, Terima kasih. mahkamah tunggu sebentar.